amboi ustaz, berat sungguh jadi isteri ni. Kalau macam ni mak ngah malas kahwin ustaz. Teruk petara tu mak ngah malas kahwin. Mak ngah umur berapa? 80 memang tak ada siapa nak mak ngah Tapi mak ngah kena ingat, memang berat tanggungjawab jadi isteri. Tapi nak masuk syurga tu senang mak ngah. Berapa lamanya Pak Ngah sakit? Tak lama lah dia, lepas dia potong kaki tu sebulan ustaz tak ada. Tak lama lah bela dia, tak lama dia kaki dia terpijak paku. Dia lambat pergi hospital lah tu, melarat-melarat doktor potong. Dan balik rumah dan 2 minggu. Duk bela-bela dia tak ada lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita membaca kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis pada muka surat yang ke-16, masih lagi membicarakan tentang hak suami daripada isteri. Bermula dalil yang menunjukkan atasnya itu barang yang diceritakan bahawasanya sesungguhnya seorang badui datanglah ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah ia bahawa sesungguhnya engkau telah menyeru engkau akan manusia kepada Allah Ta'ala, dan aku percaya dengan dikau, dan tiada aku benarkan akan dikau melainkan dengan mukjizat yang dipertunjukkan kepada aku. Seorang Arab Badui datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, engkau ni diutuskan oleh Allah menjadi rasul, membawa petunjuk kepada manusia, membawa petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Dia kata, aku percaya, dengan syarat tunjukkan kepada aku satu mukjizat. Ini permintaan orang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta petunjuk. Petunjuk dia apa? Mukjizat main-main kat aku. Tidak, aku tak percaya. Ini biasalah tuan-tuan, kita berhadapan dengan manusia ni macam-macam benda. Selagi dia tak nampak dengan mata kasar dia, selagi dia tak tengok, selagi tu dia tak percaya. Bukan kata Nabi orang tak percaya, Tuhan pun orang tak percaya. Dia kata kalau Tuhan tu ada, awak mai tunjuk nak tengok. Nak tengok Tuhan duduk tak mana nak tengok. Ini setengah orang, dia gunakan akal dia. Tapi Nabi ni manusia baik. Dia layan Arab Badui ni. Apa kata Rasulullah? Bersabda baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau kehendaki? Nak minta petunjuk apa? Maka kata Arab Badui tadi, maka engkau suruh pokok kurma yang dah mati ni datang kepada engkau. Kalau betul engkau ni Nabi, buat mari pokok kurma yang dah mati ni. Maka ada di hadapan mereka pada masa itu sepuhun pokok kurma yang dah kering, yang dah mati. Maka Nabi SAW kata dekat laki-laki tadi, pergi dekat pokok tadi dan kamu kata dekat dia bahawa Muhammad panggil. Nampak tuan-tuan? Nabi kata pergi kat pokok tu, cakap dekat dia, Nabi Muhammad panggil. Maka Arab Badui tadi pun pergilah kepada pokok kurma tadi sambil berkata, hai pokok kurma, perkenankan olehmu Muhammad bahawa sesungguhnya dia telah memanggil akan dikau. Maka bergerak-geraklah pokok kurma tadi daripada belah kanan, tercabut akar dia, naik ke atas. Bergerak pula belah kiri, tercabut pula akarnya, dan pokok tadi berjalan
mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dia tuan-tuan dipanggil sebagai mukjizat. Inilah dia mukjizat. Dia kata tak masuk akal Ustaz, pokok berjalan. Memang benda yang tak masuk akal itu mukjizat. Benda yang tak masuk akal dalam dunia ni banyak. Ada yang dipanggil sebagai sihir. Yang tu kamu percaya pula. David Copperfield tu kamu percaya pula. Itu sihir. Cuma sihir itu dipelajari, dituntut dengan setan, diajar oleh syaitan. Itu sihir. Benda pelik. Gantung gambar, buh dalam botol, pusing. Pecah botol ke bawah, pengsan anak Haji Bakhil. Ini cerita Labu Labi ni. Gambarnya jatuh di sini, kenapa pengsan di sana? Itulah nama dia sihir. Benda pelik, percaya pula pada sihir. Ada benda pelik namanya irhas, yang Allah Ta'ala berikan petunjuk kepada para nabi sebelum diangkat menjadi nabi. Sebelum diutus menjadi nabi, sebelum resmi jadi nabi, dah berlaku benda-benda pelik, maka itu dipanggil sebagai irhas. Nabi Muhammad bila dia berjalan, awan ikut dia. Pelik. Kita kalau berjalan, awan mana ikut? Awan memayungi Rasulullah. Itu benda pelik. Kita yang ikut COVID. Lain tuan-tuan. Apa yang peliknya? Makin jatuh pula mikrofon ni tuan ni. Betul ke ni? Ni mic dia Ustaz. Betul Ustaz no? Buka je nak. Baik. Kemudian ada benda pelik dipanggil sebagai ma'unah, iaitu pertolongan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala bagi pada siapa-siapa saja pun yang Allah nak bagi. Benda pelik. Jatuh daripada tingkat 16 tak mati. Tak logik pada akal engkau jatuh tingkat 16, kau jatuh atas rumput, kau boleh berjalan? Iya. Biar betul kau? Iya. Makna sekali itu saja. Ma'unah. Jangan besok dia buat demonstrasi pula. Tak percaya besok aku buat lagi. Mampu ya. Besok bagi dah. Ma'unah tu sekali itu saja. Pertolongan Tuhan. Benda pelik. Tengok pada aksiden tu gaya mati habis dah. Pakat mati dah. Tengok kereta tu betul-betul duduk di bawah lori. Tak nampak apa dah. Bila diangkat lori tadi, ada lagi hamba Allah 2 orang dalam kereta tu tak mati. Tu nama dia ma'unah. Pelik. Benda yang pelik. Yang keseterusnya tuan-tuan dipanggil karamah. Kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi pada orang baik. Pelik juga. Yang kita duduk dengar, duduk berjalan atas air. Dulu-dulu ni. Ulama-ulama, wali-wali kita duduk berjalan atas air, boleh seberang sungai. Tuan-tuan pergi ke Malin Nawar, pergi ke kampung Tualang Sekah. Di Tualang Sekah tu ada tempat Tok Guru, alim tuan-tuan. Jepun tak boleh masuk kampung Tualang Sekah. Zaman Jepun dulu. Pakat berenang dalam sungai. Berenang dalam laut. Padahal di situ mana ada laut. Rupanya dia orang nampak macam laut, pakat duk berenang tentera tu. Padahal situ tuan-tuan, hutan lombong semua. Ini yang dikata karamah. Last sekali baru disebut sebagai mukjizat. Dia tak dipelajari, dia tak dituntut, dia dapat kepada para nabi, para rasul, sebagai membuktikan bahawa mereka itu adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Nama dia apa? Nama dia mukjizat. Jadi kalau ada orang mendakwa bahawa dia adalah nabi, tanya dia, apa mukjizat kamu? Di Selangor dulu ada nabi, dia letak jawatan lah. Nabi resign tuan-tuan. Tanya dekat dia, apa mukjizat kamu? Suruh dia pergi kat pokok kelapa sawit, suruh pokok ada berjalan, boleh tak? Tobat lahum tak boleh, sebab dia bukan nabi. Yang Nabi Muhammad ini disuruhnya pokok tu berjalan, datang pokok tu dekat Nabi, siap bagi salam lagi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab, Waalaikumsalam. Nabi jawab. Dibaginya salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh bayang tak? Pokok kurma berjalan, kemudian cakap bagi salam.
Kalau kita jadi Arab Badui ni terkejut apa tuan-tuan? Tak tenganga kita, pokok boleh bercakap. Maka bila tengok saja keadaan pokok tu bercakap, Islam Arab Badui ni, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Maka bersaksilah dia bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan engkau wahai Muhammad adalah rasul. Maka dia pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia apa? Kafah. Okey, cukup lah. Tu saya tunjuk ayat lain lah. Aku tak payah. Kafah tu maknanya cukup. Sebab tu guru-guru kafah, jangan buat nama cikgu kafah, nanti gaji murah. Nama kafah, cukup lah gaji banyak ni. Tak cukup lah, mana cukup. Tukar nama lain, laisa kafah, tak cukup mana. Dia kata kafah, cukup. Aku tak mau tengok dah. Aku percaya dah bahawa engkau ni rasul, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi menyuruh pokok tadi balik ke tempat dia, dan pokok tadi pun kembali balik. Pergi reverse ke belakang, patah balik. Badui tu tengok lagi. Apa keinginan Arab Badui tadi tuan-tuan? Keinginan dia kata, ya Rasulullah, aku ni minta satu mukjizat yang orang lain tak pernah minta, aku minta, dan engkau makbulkan permintaan aku ya Rasulullah. Sekarang ada satu lagi benda yang aku nak minta izin daripada engkau ya Rasulullah. Izinkan kepada aku untuk sujud di belakang, sujud kepada engkau. Sudah sujud di belakang tiap-tiap kali semayang, lepas tu aku nak sujud pada engkau pula. Orang Badui tadi minta nak sujud pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dia rasa besar. Nabi memperkenankan permintaan dia, Nabi ikut apa yang dia minta, dia rasa dia besar sangat. Permintaan tu dia makbulkan, dia rasa besar sangat hati ini, dia nak sujud dekat Nabi. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi berkata, tiada harus sujud bagi yang lain daripada Allah Ta'ala. Tak boleh kita sujud melainkan hanya kepada Allah sahaja. Tak boleh sujud sesama manusia, tak boleh sujud sesama makhluk. Jangan duk sujud pada matahari, pada batu, pada pokok, pada kayu. Tak boleh pada matahari, tak boleh sujud sebab ada orang yang pergi sujud pada matahari, percaya pada matahari sebagai Tuhan. Kata Rasulullah, tak boleh. Kita hanya boleh sujud pada Allah. Dan kata Nabi, jikalau harus bagi seseorang bahawa sujud selain daripada sujud kepada Allah, nescaya aku akan suruh sekalian perempuan sujud bagi suaminya kerana membesarkan hak suami mereka itu. Kata Rasulullah, kalaulah orang boleh sujud pada orang, aku akan suruh isteri sujud pada suami kerana membesarkan hak suami. Sebab tak boleh sujud ya. Abang-abang jangan balik kat rumah pula. Ni nampak ni, Nabi suruh isteri sujud pada suami. Hang sujud kat aku kah? Jangan buat hal lain. Nabi kata kalau boleh. Pasal besarnya hak suami. Allah Ta'ala sebut benda ini di dalam Al-Quran. Tentang hak isteri, tentang hak suami. Allah Ta'ala sebut wa 'alal mauludi lahun rizquhun wa kiswatuhun. Rizquhun wa kiswatuhun. Atas orang bapa, atas pada bapa ni makna pak pada budak tu, kata Allah, hendaklah mereka itu memberikan rezeki mereka, pakaian mereka, makan minum mereka kepada isteri mereka, pada anak-anak mereka. Dalam ayat lain pula Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala suruh kita ni melayan isteri dengan baik. Wa ashiruhun bil ma'ruf. Layan isteri kamu dengan cara yang baik. Dalam ayat lain pula, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'd. Allah Ta'ala kata orang laki-laki ni menguasai orang perempuan kerana mereka itu adalah dipertanggungjawabkan akan nafkah untuk isteri-isteri mereka. Oh, maknanya tuan-tuan nak dapat kemuliaan yang macam Nabi sebut ni, tuan-tuan kenalah bagi dulu hak-hak yang Allah Ta'ala sebut. Ni nak suruh isteri taat pada kita, hak pun tak bagi, nafkah pun tak bagi. Macam mana?
Banyak orang cakap, ustaz, isteri saya tak hormat pada saya. Kamu pun tak hormat kat isteri kamu. Disepak, ditampak, dipukul, pun dia suruh hormat. Dan isteri saya ni melawan saya, ustaz. Kamu pun melawan Tuhan. Macam mana isteri nak taat? Isteri akan taat pada kita, isteri akan baik pada kita kalau kita baik dengan Tuhan. Ni masjid pun tak datang. Nak datang macam mana, ustaz? Covid. Kalau tak Covid saya datang, ustaz. Oi. Oh, sudah. Cantik punya alasan Covid pula dah. Tak boleh datang. Tak tahulah tuan-tuan yang disayang saya hormati. Kadang-kadang tu yang bila saya cakap kita ni ada Nabi, dicelah-celah kita ni ada Nabi. Oh, sudah. Ada orang kata Nabi lagi, ustaz? Tak. Dalam ayat Quran sebut wa fiikum rasuluh, dalam kamu tu ada Nabi. Maksudnya apa? Nabi Muhammad tak ada dah. Tapi ayat tu kata ada, tak? Tu cerita turun pada masa itu. Maksudnya apa? Walaupun Nabi dah tak ada, tapi ajaran Nabi itu masih ada. Sunnah Nabi itu masih ada. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, kalau kamu ada masalah, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kamu menghadapi apa-apa jua masalah, rujuk pada Allah dan rujuk pada Rasul. Sekarang ni yang menjadi tempat rujukan kita. Sekarang ni kita ada masalah, kita rujuk ke siapa? Tu masalah ada. Kita sekarang ni semua ada masalah. Sumber rujukan ni kata Allah dua. Balik pada Allah, balik pada Rasul. Rasul dah mati dah, ustaz. Nabi Muhammad dah wafat. Ya, Nabi Muhammad dah wafat. Tapi ajarannya tak mati. Hadisnya tak mati. Akan disambung. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama akan menyambung lagi. Buku-buku penulisan akan ada lagi. Pengajaran ada lagi. Hadis boleh dirujuk. Sebab itu Nabi SAW sebut di dalam satu hadis. Kata Nabi SAW, "Idza aradallahu biqaumin ahah, nazara ila ahli al-masajid fasarafa anhum." Nabi SAW menyebutkan kepada kita hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, apabila Allah mengkehendaki suatu penyakit kepada suatu kaum, maka Allah Ta'ala akan melihat kepada ahli masjid, lalu Allah akan menjauhkan penyakit itu daripada ahli-ahli masjid. Ini hadis, tuan-tuan. Ini hadis. Allah Ta'ala kata kalau dia datangkan satu penyakit, Allah Ta'ala akan tengok kepada ahli masjid. Allah tak akan bagi pada orang ahli masjid. Itu yang kadang-kadang rasa sedih. Ada masalah, tutup masjid. Ada masalah, tutup masjid. Sedih lah. Budak-budak tak boleh main masjid. Sekolah boleh pergi pula. Apa masalah budak-budak datang masjid? Bukankah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kamu kepada Allah dengan jalan sembahyang, dengan jalan sabar dan jalan sembahyang. Itu ajaran Quran. Itu ajaran Nabi SAW. Masjid dulu, tuan-tuan. Kita belajar pada kecil, bila matahari terbit daripada sebelah barat, 3 malam sunyi sepi. Matahari tak bangun. Hanya orang yang biasa bangun sembahyang malam, dia sedar bahawa matahari tak bangun-bangun daripada timur. Maka pakat berlari ke masjid, sembahyang tobat semua. 3 hari lepas tu baru bangkit matahari daripada sebelah barat. Maka pada waktu itu tertutup pintu taubat. Dulu kita belajar tanda-tanda kiamat. Masjid itu tempat untuk menyelamatkan. Tapi hari ini orang anggap masjid ni macam benda yang tak elok. Okey, ini kena ubah. Kena fikir balik, tuan-tuan. Kalau kita kata benda ni datang daripada Allah, maka mintalah kepada Allah untuk menghilangkannya. Tempat yang paling afdalnya masjid. Baik, kemudian demikian lagi satu kisah lagi, maka mendahulukan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hak segala suami atas segala perempuan itu, atas tiap-tiap hak, sehingga mendahulukan ia atas hak dua mak bapaknya. Besar mana ustaz hak suami ni ustaz? Kalau isteri mendahului hak mak bapak dia. Sebab tu dalam rumah tangga tidak ada istilah mati mak, luah mati mak, telan mati bapak ni tak ada tuan-tuan. Akak-akak tak boleh nak kata pula tu lah ustaz satgi ikut yang ni mak terasa pula, satgi kalau ikut suami mak terasa, ikut mak suami pula terasa. Kak ni sebuah salah ustaz. Luah mati mak, telan mati pak. Tu kak buat apa? Duk kemam gitu mula kita. Elok. Jadi susah hati lagi buat ni mak terasa, buat yang ni laki terasa payah. Payah apa dah Nabi kata bila hang dah kahwin ikut cakap laki hang sudah. Dah tak payah pening. Dan kita sebagai mak, kita sebagai pak duk terasa. Tahu lah leha pas nikah ni tahu dia ikut laki dia. Ram jadah betul. Dia sebut ram jadah pula. Kalau tahu macam ni tak pergi nikah pun tak apa dah. Mak pak kenalah faham dia dah jadi hak orang. Hak orang apa ustaz saya yang beranakkan dia, memang makcik beranakkan dia. Tapi dia dah jadi tanggungan orang. Hukum dah kata macam itu. Tapi ustaz macam mak saya sakit. Suami tak bagi saya ziarah mak saya ustaz. Dia kata kalau ziarah jatuh talak. Macam mana ustaz? Dah dia tak bagi nak kata apa? Tak, suami ni jahat tak? Jahat. Tapi dia sembahyang ustaz. Apa ingat sembahyang semua baik ya? Sebab siapa saya kata jahat? Sebab dia memutuskan silaturahim dengan mak kamu. Mana nak kata baik orang yang memutuskan silaturahim? Tu mak dia. Pasal apa tak bagi ziarah? Mak dia, saya tak pergi ziarah ustaz sebab mak dia positif COVID. Tak apalah. Yang tu bukan kata hang tak bagi, hospital pun tak bagi masuk. Ni mak dia, nak sakit darah tinggi, kencing manis, kencing tawa, mak dia penyakit kena kencing. Duduk di rumah tu, sakit duk lah. Kak telefon, abang telefon, ya hoi mele tengok mak ni. Dah lain macam dia tengok atas dah. Laki dia boleh kata dah tengok atas bagi tengok bawah lah. Oh laki pun dah tahu dah mak dia sakit, biarlah dia pergi tengok. Kamu tak bagi jumpa dia, kamu memutuskan silaturahim. Tapi ustaz saya nak gunakan hak, silakan guna, tapi kamu zalim. Suami yang zalim, dialah dengan sebab mak dia adanya isteri awak. Dengan sebab mak dia adanya isteri awak tu. Takkan awak tak boleh buat baik dengan mak mertua awak? Okey ustaz, sampai mati ustaz saya tak pergi tengok mak saya. Berdosa ke saya ustaz? Berdosa apa? Tak berdosa. Tak apa, buat macam mana dah suami tak bagi. Dulu pilihan siapa suami ni? Pilihan saya. Oh, bukan mak. Mak tak setuju, mak kata jahat. Elok, berjahat sungguh lah. Sebab tu akak-akak bila nak kahwin, tanyalah mak dulu, mintalah redha bapak dulu. Bila dah jadi macam ni, dah jadi kelang kabut. Baik, jadi tidak ada istilah mati mak, telan mati pak, apa semua, luah mati pak, tak ada. Senang hidup. Kita sebagai mak pun jadi senang, pak jadi senang, dia jadi isteri pun senang. Kalau dah ditetapkan begitu keadaan dia. Baik, kemudian dan sehingga seperti barang yang datang daripada tergaib pada mereka itu bagi hak dua mak bapak dan isteri atas barang yang diceritakan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Ada satu kisah yang berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi khalifah. Apa yang berlaku pada Sayyidina Umar? Dia tengok seorang perempuan menggendong seorang tua lelaki. Gendong, kokong. Naik di atas belakang duduk gendong orang tua. Sayyidina Umar tengok budak perempuan ni.
Lain macam ni. Sayyidina Umar pun bertanya. Dia kata, apa yang susah ni? Apa yang payah ni? Duk gendong-gendong ni pasal apa? Jawab si perempuan tadi, ya Amiral Mukminin, ni bapa saya. Ni hak saya gendong ni, bapa. Allah, tercengang Sayyidina Umar. Kalau laki gendong tu boleh tahan lagi, ni perempuan. Dia kata, apa masalah pak ni? Bapa saya ni jadi macam kanak-kanak. Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalq. Bila dah tua ni, dia jadi macam budak-budak. Cuba tengok budak-budak. Dia nak dukung, dia nak merap, letak teriak. Asal teriak letak, asal letak teriak. Tu nama budak. Tambah daripada kecil duk aja dukung pula. Mai besar sikit, dia tak mau, dia kerja nak dukung saja. Orang tua pun satu saat dia akan jadi macam tu. Asal tinggal je panggil, asal panggil je tinggal. Dia nak anak duduk sebelah dia. Ni Allah kata dalam surah Yasin kan, kita ni bila sampai tua akan jadi balik macam budak-budak. Budak-budak pakai pampers. Lah kita tua pun pakai pampers. Anak-anak dulu tak makan apa dah. Burger tak makan, apa pun tak makan. Dia minum susu. Sekarang kita dah tua, tak makan apa dah. Pak makan apa? Dia duduk minum susu dia lah. Jadi budak. Macam tu lah dia kan. Cuba tengok budak-budak. Kalau dia nak satu-satu benda, tu saya kata apa? Dia nak menatang handphone ni tuan-tuan, tak bagi teriak. Dia renjeh ni habis. Cuba bagi balik handphone. Terus berhenti. Duk main. Ni budak-budak zaman lah ni. Pandai main handphone. Bukan setakat budak-budak lah pandai main handphone. Beruk pun pandai main sekarang. Lah. Sekarang cuba tengok budak-budak ni, kalau tak ada mak pak teriak. Kata dia di sini, bapa saya ni bila tak ada saya, dia teriak. Dan bila dia berhajat pada sesuatu, dia akan panggil saya, meraung dia. Kalau biar dia duk main tanah, habis budak ni main tanah, takut kudir. Bapa dia pun jadi macam tu. Kalau letak sekali lagi, habis dia main kotong, main tanah, main dangau, main pondok-pondok. Jadi kata budak perempuan ni, saya tak mau jadi susah macam tu wahai tuan. Mana-mana saya gendong dia. Jadi dia tak menangis, saya duk bawa dia. Bila perempuan ni cakap macam tu, apa kata Sayyidina Umar kepada para sahabatnya? Adakah kamu tahu wahai sahabatku, sesungguhnya perempuan ini mendatangkan ia akan hak seorang bapa. Ni kamu nak tahu tak, perempuan yang kita tengok ni, dia telah mendatangkan hak bapa dia. Sanggup dia pikul ke mana-mana pun bapa. Apa jawab sahabat? Bala ya Amiral Mukminin. Bala di sini bukannya bala bencana tu. Bala tu makna bahkan. Betul lah tu wahai Amiral Mukminin. Kami dah tengok depan mata kami ni. Hak jantan pun tak gamak nak pikui pak. Yang perempuan boleh pikui. Oh, dia kata betul lah. Tuan-tuan tengok apa jawab budak ni. Kata Sayyidina Umar, dan aku pohon mudah-mudahan apa yang aku cakap ni betul. Mudah-mudahan ziyadah pula, ditambah lagi pula kebaikan pada budak ni. Maka kata perempuan itu, tersalah engkau wahai Amiral Mukminin. Sayyidina Umar, budak perempuan dia kata, salah tuan, tak betul tuan. Lagi sekali tercengang pula Sayyidina Umar. Ada orang pergi kata dekat dia, tak betul. Sebab apa tak betul? Kata perempuan tadi, aku belum membayarkan kepadanya hak dia. Seorang bapa, aku belum lagi bayar. Lah, tang mana tak bayarnya? Hang dukung dia, hang pikui dia sambil buat kerja, hang duk dukung dia. Mi ambil kokong pi ikat kain macam orang Jawa duk ikat tu. Tak jadi macam mana lagi. Apa dia nak kamu bagi, apa yang dia nak semua kamu buat, tang mana tak sempurna lagi. Jawab si perempuan tadi, sesungguhnya adalah bapakku memelihara ia akan daku.
Dia kata bapak saya yang bela saya, nak besarkan saya siang malam cari makan. Mai bapak zaman sekarang, bapak saya lah pergi kerja kilang, naik motor, berhujan tiap-tiap hari. Sat kena langgar kereta, sat duk wah jambatan, lori mai langgar, nak cari rezeki. Sat lagi cikgu nak yuran, pak cari duit. Sat lagi cikgu nak masuk rumah kelab, kena pakai uniform, pak cari duit. Sat lagi nak beli handphone, nak top up, pak bagi. Ni zaman kita, cuma dia tak sebut dalam tu, saya tambah sikit. Punya teruknya, anak-anak bukan nampak benda ni tuan-tuan. Dia tak nampak peranan bapak dia. Sekarang anak nak menyimbang dengan pak pun tak mau dah. Dia menyimbang tu kalau umur 10, 11, 12, 13 menyimbang. Masuk 15, dia geng Y3 suku. Ada motor Y suku pula, Y suku, pak dia pula 3 suku, lagi tak nyimbang tuan. Dia tak mau dah. PCC. Kita pun tak si dia dah, anak PCC. Kalau kawan panggil daripada luar pagar, menjerit tengah berak pun berhenti budak. Cuba pak panggil. Kalau duduk rumah flat, kawan keluar dari bawah tu, Leman, woi, terjun tak mati pula. Ni anak zaman sekarang. Dia bukan nampak bapak dia, dia hanya nampak bapak dia bila dia accident, bila dia kena saman polis, bila dia kena tangkap minta kena jamin. Yang tu baru dia nampak bapak dia. Tambah-tambah kita pula makin jarang dengan anak. Mai sembahyang Jumaat kita mai sembahyang, anak tinggal di rumah. Anak buat apa tuan? Lagi dulu boleh juga mai sembahyang. Pakat habis jarang dah tuan-tuan ni. Hubungan kita ni. Kata saya perempuan tadi, bapa aku ni memelihara akan daku dan berdirilah ia dengan segala asbabku dan berkhidmat akan daku serta mencita-citakan akan hidupku dan enggan ia daripada matiku. Cuba tengok bapak, kata dia. Bapak ni kalau boleh korban buah pinggang dia bagi kat anak ni. Bapak ni kalau boleh, ya Allah, nak ubatkan anak dia, kalau boleh janganlah bagi mati anak saya ni. Berhenti kerja kan. Mak bapak berhenti kerja pasal nak jaga anak. Tuan-tuan ada anak sawan, baru sehari sekali, 2 bulan sekali tarik. Yang datang jumpa saya tuan-tuan, dalam sehari beratus-ratus kali sawan. Sepanjang dia jumpa saya sejam tu tuan-tuan, sak-sak sawan budak ni. Dia kata anak kami ni sawan ustaz. Habis tu apa masalah? Minta tolong ubat. Minta tolong ustaz, tolong tengok. Saya pun tengok budak ni. Ustaz tak baca apa-apa, tak suruh tengok, saya tengok. Saya pun tengok susah hati tuan-tuan, dia main tarik. Tapi mak dia sabar, bapak dia sabar. Yang bapak ni engineer, mak dia pun engineer tuan-tuan. Dua-dua berhenti kerja sebab nak jaga anak yang sawan. Allahu Akbar. Berhenti kerja dua-dua tuan. Dia kata tak apa Ustaz, kami sayang anak lagi pada kerja apa-apa pun tak apalah. Ini anugerah Allah pada kami Ustaz. Kami tak berhenti nak berubat. Ikhtiar. Macam ni jadi kat perempuan tadi. Waktu saya kecil dulu, waktu saya sakit, bapak ni lah yang berkhidmat untuk saya. Sekarang bila saya dah dewasa, bapak saya tua, apa buat? Saya pula berkhidmat akan dia. Dan aku berdiri memelihara atasnya. Dan tetapi aku bercita-cita akan matinya. Tu dia beza seorang anak dengan bapak. Bapak ni kalau boleh dia minta anak dia panjang umur. Mak pak kalau anak sakit doa siang malam minta anak ni panjang umur. Mai ke anak dia tunggu, dia bela, dia jaga. Tapi jauh dalam hati dia, bilalah nak mati orang tua ni. Aduh. Orang nak beri IKEA pun susah. Kacau. Sanilah sakit lah apalah orang tua ni. Yang ni sebab tu orang tua-tua sekarang dia tak mau sakit.
Dia kata, Ustaz, kalau boleh saya nak mati terus Ustaz, tak payah sakit-sakit menyusah budak-budak. Setengah mak bapak cakap macam tu. Kalau bolehlah mati tak apa tak. Saya takut anak tak nak belah. Mak pak bukan bodoh. Dia tak bodoh. Dia tahu anak dia suka ke tak suka dengan dia. Telefon sekali anak tak angkat. Telefon 2 kali anak tak angkat. Telefon 3 kali anak tak angkat. Mak nak pergi rumah anak. Telefon tak angkat. Telefon tak angkat. Telefon tak angkat. Pergi ke mana? 6-7 kali kau tak angkat-angkat. Masuk yang ke-8 baru angkat. Hang kat mana mak nak pergi rumah hang ni? Oh, tak ada rumah mak. Tak ada. Hang bila balik? Tak tahu lagi. Tengok malam ke esok tak tahu lagi. Ingat mak tu bodoh. Oi, kalau kawan nak datang. Hang kat mana, Din? Aku kat luar ni. Aku cadang nak pergi rumah hang, Din. Dah boleh. Apalah, aku balik sat. Oh, kalau kawan. Kalau mak, tak tahu nak balik bila mak nak angkat telefon mak pun tak mau. Yang mau harta pusaka mak. Yang mau rantai labuh mak. Yang mau puluk dakap. Yang tu dia nak. Dia dakap puluk tu. Puluk dakap tu bukan puluk ni, gelamah ni. Mati mak dia bukan tanya siapa tu imam, tanam di mana, liang dia tang mana, dah gali ke belum. Mati mak dia tanya dulu, puluk dakap mak mana? Kak dia kata lah, hang tak tahu mak dia buat puluk panggang lah. Waktu mak sakit, pak sakit, dia tak peduli. Ni yang Saidina Umar cerita ni tuan. Dia kata saya dah buat dah yang terbaik dah, tapi dalam hati saya ni, jauh dalam hati saya ni, mak ni pun bila nak pergi dah. Pak ni pun ingatkah tu tak ada dah. Duduk ICU dah, keluar pula dah, elok pula berjalan. Baik. Dan telah mengeluarkan oleh Ahmad daripada Anas. Telah berkata ia adalah ahlul bait daripada Ansari adalah mereka itu yang menerangkan mereka itu atasnya akan, yang menuangkan atas mereka itu akan airnya. Hingga katanya maka tak kalah memandang unta itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya berhadaplah ia kepadanya hingga tersungkur, hal keadaannya sujud unta itu di antara hadapan Rasulullah. Maka berkata bagi segala sahabat, ya Rasulullah, unta ni tak ada akal, tapi bila dia tengok engkau ya Rasulullah, unta ni sujud pada engkau, dan kami semua ni sahabat ada akal belaka, kamilah yang terlayak sujud pada engkau ya Rasulullah. Satu hari sahabat-sahabat ni keluar dengan Rasulullah, dengar duk tuayak nak bagi kat Nabi. Ni unta ni tengok Nabi, unta ni tunduk pada Nabi. Sahabat-sahabat nampak unta ni tunduk, sahabat kata, ya Rasulullah, unta ni tak ada akal pun sujud pada engkau. Kami yang ada akal, patutlah kami yang sujud pada engkau ya Rasulullah. Boleh tak kami nak sujud? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak patut manusia sujud sesama manusia. Dan kalaulah boleh manusia patut sujud kepada manusia, nescaya aku suruh isteri sujud kepada suaminya, kerana sangat besar hak suaminya ke atas dirinya. Tapi paksa isteri pun tak boleh sujud pada suami, tak boleh. Kalau boleh aku suruh isteri dah sujud pada suami dia, hormat pada suami. Ni akak-akak hak duk tengok FB live kita ni. Kadang-kadang kita duk pandang lekeh kat laki kita. Tam-tamlah kita ni kerja tetap, government service. Suami kita tu pula kerja swasta, anytime boleh buang pasal COVID. Kita duk rasa kita ni lebih pada suami kita. Ada yang duk rasa lebih pada suami sebab gaji tetap, kerja tetap. Suami ni kerja tak tetap. Ada yang duk rasa dia lebih daripada suami sebab apa? Dia besar, suami kecil. Dia 6 kaki, suami 4 kaki setengah. Celah ketiak dia pun dia tak hormat juga. Ada yang dia rasa rumah tu dia punya, suami ni main numpang basuh kaki, bawa beg satu basuh kaki masuk dalam rumah. Maka dengan sebab itu dia tak hormat suami dia. Ada pula yang tak hormat suami ni sebab suami dia tak mengaji tinggi. Dia ni universiti, ada ijazah,
Suami dia SPM je, habis-habis SPM kerja driver lori. Maka dengan sebab tu dia tak hormat pada suami dia. Ataupun suami dia tak handsome, gigi ni tinggal sebatang, dia pula makin lawa, uban pun tak ada. Laki dia ni uban penuh. Dia kata kalau hang tak mau kat aku pun tak apa, bersepah lagi orang nak kat aku. Subhanallah. Dia pandang rendah pada suami dia. Sedangkan dalam kitab ni, dalam hadis sebut ketaatan, syurga dan sebagainya, itu adalah hak suami ke atas isterinya. Baik, sehinggalah Nabi kata, jikalau pada tapak kaki suami sehinggalah kepala suami ada sesuatu benda yang menjadi najis sebab nanah atau darah, katalah badan suami tu ada penyakit, penyakit kulit ni, bernanah, berdarah, isteri ni dia tak ambil tisu, dia tak pergi ambil kapas, dia tak pergi ambil kain lap ke bandage ke balut tak. Isteri guna lidah. Nanah suami tu, isteri guna lidah pergi buang, jilat, ngap macam es krim. Mana nak cari tuan-tuan isteri buang nanah suami dengan lidah? Tapi isteri ni buat. Kata Nabi, kalau ada isteri sanggup buat macam itu, belum lagi sempurna dia terhadap hak suami dia. Lagi sekali saya ulang, abang-abang hak mana ada cekam ke apa nanah ke, jangan duk suruh isteri jilat pula. Ni buat nanya kat hamba Allah tu, tak dengar ustaz tu kata apa ni abang ni nanah cantik punya. Jangan duk buat lah. Ni nak cerita kalau ada isteri sanggup buat, belum lagi sempurna. Amboi ustaz, berat sungguh jadi isteri ni. Kalau macam ni mak ngah malas kahwin ustaz. Teruk petara tu mak ngah malas kahwin. Mak ngah umur berapa? 80 memang tak ada siapa nak mak ngah. Tapi mak ngah kena ingat, memang berat tanggungjawab jadi isteri. Tapi nak masuk syurga tu senang mak ngah. Berapa lamanya Pak Ngah sakit? Tak lama lah dia, lepas dia potong kaki tu sebulan ustaz. Tak ada. Tak lama lah bela dia, tak lama dia kaki dia terpijak paku. Dia lambat pergi hospital lah tu, melarat-melarat doktor potong. Dan balik rumah, dan 2 minggu. Duk bela-bela dia tak ada lah. Mak Ngah merungut tak? Tak merungut kan? Mak Ngah marah tak kat paku tu? Tak marah. Mak Ngah sabar tak? Sabar. Mak Ngah sembahyang tak? Oh sembahyang. Kalau gitu syurga untuk Mak Ngah. Allah bagi suami macam tu kat Mak Ngah. Jadi masalah suami Mak Ngah ni pula, kencing manis apa pun tak ada. Tak potong-potong kaki sampai sekarang ustaz. Lagi senang buat kerja. Berkhidmat pada dia tu syurga untuk Mak Ngah. Sebab tu di bawah tu dia sebut, dan telah berkata oleh setengah ulama 4 benda ni. Jangan akak-akak bila dengar kitab ni pula, malas kau baca kitab ni. Semua duk sokong orang jantan je. Sabar selalu. Di belakang tu lagi baru cerita pula hak isteri pula. Hak awal-awal ni dia cerita hak suami tu. Sebab tu orang perempuan dengar berdesing, siap celaka tak guna punya Ustaz Kazim. Sabar selalu. Ni ada cerita bab suami tu, bab tanggungjawab isteri dulu. Lepas ni pula tanggungjawab suami pada isteri dia pula. Tu dia. Mai hak tu tuan-tuan, kamera tak ada. Lah ada kamera 78. Masuk bab hak suami, tak tahu kamera mana hak tinggal. Tuan-tuan tengok lagi tuan-tuan ni. Baik. Sekarang kita tengok dulu yang hak disebutkan tanggungjawab isteri tu apa? Nombor 1. Wajiblah atas perempuan mengekalkan malu daripada suaminya dan merendahkan mata di hadapan suami dia. Tuan-tuan nak kenal tak mana dia isteri baik? Nombor 1, mengekalkan malu pada suami dia. Ini duk berlawan kentut laki bini. Pok prok. Suami duk diam-diam, dia kentut. Prok isteri bagi. Hang kentut ke leha? Apa ni? Habis tu abang kentut boleh. Nampak?
malu tu hilang lah. Sebab tu abang-abang kalau tak nak bagi isteri hilang malu pada kita, kita malu pada dia. Ni kita tak malu bulu ketiak sejengkai. Tak malu kat isteri. Malu apa? Ustaz, bini saya memanglah isteri kamu. Tapi nak bagi rasa seronok, nak bagi rasa bahagia, bersih. Malu seorang suami ni, seorang isteri pada suami dia, malu. Jangan buat-buat benda hak tak malu, melompat sana, melompat sini. Dan juga kata dia, merendahkan mata pada hadapan. Jangan duk jegir. Jegir laki depan mak, mentang-mentang balik rumah mak dia. Kadang duk sebut dia sebut depan laki dia. Habis tu ustaz, kalau tak mau marah jangan macam mana, jangan sebut banyak lagi huruf lain. M, K, sebut K. Kalau nak marah sebut K, tak marah. M, tak marah. Ni bila nak marah, nampak memang banyak lagi huruf lain boleh sebut. Dia kata tolong kontrol mata tu, jangan duk jegir terbeliak. Tambah depan kawan-kawan dia pula, rasa rendah diri dia. Baik, nombor 2, wajib mengikut suruhnya. Taat. Lihai, tukarlah, minta tukar. Jauh kamu nak pergi berulang, tak boleh minta tukar ke tempat kerja. Abang senanglah cakap, saya ni yang nonang lalam nikah lain lelaki dah. Bila menikah lain, mai jumpa saya pula. Suami jahat ustaz, gatai menikah lain. Yalah, kak duduk sana, jumpa pula seminggu, sebulan, 2 kali, 2 minggu. Laki bini apa? Saya kata jarang jumpa. Yalah, dia kena faham lah saya kerja sana. Kan dia suruh minta tukar lah. Kak tak mau tukar. Yalah, saya dah selesa dengan bos di sana, kawan di sana dah selesa. Okeylah kalau gitu, kak teruskan kerja di sana. Dia selesa dengan bini baru dia pula. Memang kan orang lelaki-lelaki suka masuk belah lelaki-lelaki kan, untuk pulang lah kau. Saya dah kata banyak kali dah dalam ceramah saya, petua tak nak bagi lelaki menikah lain senang. Satu bagi makan kenyang-kenyang. Memang dia makan kuat pun, nak buat perut bulat tu mentah ke darah kau. Maksud saya bagi makan kenyang-kenyang tu apa? Hak tu nak bila pun tak apa, melainkan waktu dilarang. Tengah naik motor, tengah naik kuda, unta bagi. Dah bagi pun tanya lagi, nak lagi ke abang? Aku tak larat. Tahu tak apa? Jenis tu dia tak cari lain. Nombor 2, mana suami pergi ikut. Dia pergi kursus ikut, dia pergi kerja ikut, dia pergi mancing ikut, dia makan mi udang Sungai Dua ikut, dia makan cakotiau Bala Batah ikut saja, tak ada masa. Dia pergi jamban tak ikut, duduk dalam jamban dua orang tengok. Tambah kalau dia bawa handphone masuk dalam jamban tu, lagi kena tengok tuan. Akhirnya tak ada masa dia untuk orang lain. Pasal kita ni pendamping dia yang setia. Baik, ikut cakap dia dan diam dia tak kala berkata suaminya. Bila suami bercakap, diam. Popek. Gaduh. Saya ni tuan-tuan, sehari 3-4 orang datang jumpa. Hari ni 4 pasangan. Hari ni 4 pasangan main jumpa. 1 orang suami tak datang. Saya kata okey, saya dengar cakap kak loh. Minggu depan suami kena datang pula. Saya tak boleh dengar cakap kak seorang. Saya nak dengar cakap belah suami pula. Kalau suami dia datang seorang abang, saya tak boleh dengar cakap abang. Saya kena dengar cakap isteri abang pula, dua-dua. Nanti satu hari dua-dua kita akan semuka. Baru adil. Dalam banyak-banyak yang main jumpa ni tuan-tuan,
Saya sampai pekuk telinga duk lagu tu. Pasal apa? Saya tak larat nak dengar isteri dia pok-pek. Dalam hati saya kata, aku pun tak larat dengar, laki hang lagilah. Aku baru sejam dengar ni pun lala buat tepuk kepala ni. Bayangkan laki dia tuan-tuan siang malam duduk di rumah nak tepuk apa tuan. Sak dinding, sak periuk, tak tahulah lah tepuk dia. Boleh tak kak diam sat? Amboi popek. Meriah tuan. Allah Ta'ala ni dia cantik tuan-tuan. Dia bagi kadang-kadang suami pendiam, isteri banyak cakap. Kadang isteri cakap banyak, suami banyak cakap, isteri pula pendiam. Jarang tuan-tuan, dua-dua laki bini ramah, jarang. Kalaulah kita selalu jumpa suami isteri hak ramah dua-dua, nak makan laksa pun tak ada tu. Kita pergi rumah dia, jemput dia kita ni makan laksa, kita pergi. Makan Ustaz tu laksa tu kau buat sendiri tu. Tu ikan menung, ikan sardin semua buat, kita pun bismillah. Laki dia tegur pula, Ustaz kalau Ustaz makan ni tak lupa bila. Oh ya ke? Kita pun cuba lagi. Isteri dia pula, Ustaz cuba rasa tengok lah boleh menega tak boleh menega laksa tu. Kita pun nak try kita tuan, lah duk menung. Lagi ada cadangan apa-apa, dua-dua ramah tuan. Jarang kalau ada macam tu meriah. Ustaz jumpa dah, pasal saya jumpa saya cerita ni. Dekat setengah jam baru boleh saya makan laksa ni. Ada apa-apa lagi kan? Laksa kembang ni punya ramah lah tuan-tuan. Dia jadi meriah. Tapi yang banyak berlaku hak isteri tu meriah terlebih suami pendiam. Ada hak suami ni meriah lebih, isteri pula pendiam. Jarang kita jumpa dua-dua pendiam. Yang tu lagi sakit jiwa. Kita pergi rumah dia, dua-dua dia Pangah sihat lah. Boleh lah. Mangah buat apa? Tahu. Hujan ni mangah. Ada. Ini COVID tak ada aku? Tahu. Wah sudah. Agak-agak tuan-tuan nak tanya apa lepas tu? Lepas COVID tu tuan-tuan nak tanya apa pula? COVID ada ni? Tahu. Dia pun jawab tahu. Tahu tu maksudnya tak tahu ke? Tahu. Kita pun tak tahu. Orang kita ni kalau tak tahu dia sebut tahu. Makna tak tahu. Dia tak sebut tak tahu. Ada COVID ni bangga. Tahu. Maknanya cara pronoun sebutan dia tu menjadikan tak tuan-tuan. Itu kaedah tu. Kalau kena dua-dua macam ni tuan-tuan, tak duk lama kita. Tak dan isteri dia jamu ayak kita balik lah. Baik, jadi dia sebut di sini isteri kalau nak selamat bila suami bercakap dia. Duk berlawan tu, lagi ada bergaduh pula. Dan berdiri tak kala datangnya dan tak kala keluarnya. Suami balik, tak payahlah melompat tepi pintu. Abang balik tak payahlah. Rumah orang lain ada CCTV ni nampak pula tak betul kat nak ni. Cuma bangun balik. Ni kita kalau suami balik kita suruh anak buka pintu. Man, buka pintu nampak hang balik no. Kita tengok TV, kita duduk dapur. Sebab tu pak dia ingat pada anak, sebab anak yang buka pintu. Bila pak duk ingat pada anak, sekali lagi aku balik, sekali lagi anak aku buka pintu. Apa aku nak bagi kat dia? Tu yang pak beli kendos tu. Dia teringat kat anak dia. Dulu kan kendos. Lah kendos pun tak ada. Cikedis dulu-dulu ni. Cuba kak tunggu depan pintu. Tiap-tiap hari tunggu. Abang hari ni beli apa? Capati. Sekali nak hantar balik pergi kerja nak hantar. Abang balik lagi nak beli apa? Tengok hang nak apa? Nampak? Seronok dah. Ni tahulah balik ni tobat lahum tak tunggu dah. Sebab tu dia tak beli apa. Habis dia kemas makan seorang dia lah. Cakutiau ke apa ke. Senang. Pasal isteri dia tahulah tak tunggu. Kitab kata tunggu. Waktu dia balik hantar. Waktu dia nak pergi. Dan mendatangkan diri atas suaminya tak kala hendak tidur. Suami panggil lah. Dah lah. Esoklah menjahit malam lah. Sikit lagi. Dah lah tu. Besok pula sambung baca Yasin tu. Sikit lagi. Dah lah tu lehau. Sudahlah besok buat karipap tu lah. Main tidur dulu. Sikit lagi.
lagi. Lalah nganga orang tua tu. Tak sedang lah. Bila suami panggil, pi terus. Dan memakai bau-bauan baginya. Tu dulu Ustaz. Dululah minyak wangi lah. Lah, gamat. Mau minyak mestika semua ada Ustaz. Celah kepala, atas kepala, dia celah bantai pun minyak mestika. Nak minyak wangi-wangi apalah. Sak lumuk perut, sak lumuk lutut. Dah tua nak kata apa. Waktu muda tak mau buat. Jadi abang hak muda-muda ni cuba buat tengok. Bagi seronok cadang tu tukarlah seminggu 2 kali ke 3 kali ke, sak warna merah, sak warna oranye. Tukarlah. Ni dah 6 bulan cadang tak tukar. Tengah-tengah tu habis color. Turun color. Hak tepi bucu dia je elok cadang ni. Cubalah bagi satu benda hak surprise. Baik, yang ketiga. Dan bersungguh membaikkan bau mulutnya dengan kasturi dan barang sebagainya. Bukan kata orang perempuan je, kita pun cerut nak tidur. Nak tidur tu cerut. Makan duk apa nama seduk 2-3 suap. Suap pula dah. 2-3 pam duk seduk cerut. Nak padang api cerut tu dia pergi tengok kat jenang tingkang. Tak situ pula. Esok pagi sambung balik cerut. Hitam habis jenang tingkang. Ingat isteri kita selesa ke tuan-tuan? Isteri tak selesa. Cubalah bersih, wangi, kemah. Misai kemah. Ini sampai tak nampak mulut. Misai tutup. Mai pak mertua tanya, ada mulut tak lemai? Ada apa tanya. Dah betul. Isteri pun naik lemah, makan nasi penuh lagi. Bulan puasa tu pak mai aku 12 tengah hari. Nasi ni duk lekat kat misai. Kita ni puasa buat macam ni lah. Puasa buat nasi penuh ni. Baik, kemudian. Dan mengekalkan perhiasan tak kala hadirnya. Dan meninggalkan perhiasan pada ketika gaib si suami. Bila suami ada pakai lawa-lawa. Tak ada suami, huduh sudah. Huduh sudah, duduk di luar pakai bukan huduh ni lekeh dak lah. Pakai baju biasa sudah. Bila suami ada pakai lawa-lawa. Tak apa untuk suami kita. Suami nak balik ni. Pakai kemah-kemah. Dan yang keempat. Wajib pula meninggalkan khianat bagi suaminya. Tak kala suami itu gaib sama ada pada hamparannya. Hamparan ni tempat tidur. Atau hartanya. Dia kata jangan buat khianat kepada suami waktu suami tidak ada, sama ada di atas katilnya. Jangan duk curang pada suami, jangan duk buat main dengan orang lain. Dia kata, ustaz saya takkan buat benda-benda haram atas katil saya ustaz. Memang kak tak buat, tapi kak duk layan jantan lain atas katil. Bila ustaz? Cakap baik-baik sikit. Kak layan WhatsApp. Kak layan Facebook jantan lain. Duk balas-balas WhatsApp dengan dia. Yang suami duk tidur. Suami ni berdengkar dah. Letih. Lori rosak tengah jalan. Duk repair. Balik pukul 11 malam. Nganga tidur. Kak duk layan. Duk tengok lain jantan lain. Kita selalu sebut. Orang perempuan. Jangan bagi orang laki-laki lain masuklah rumah. Kena minta izin suami tu. Memang hari ni kita tak bagi jantan masuklah rumah kita. Memang. Tapi kita membenarkan cerita pasal laki-laki tu duduk atas katil kita. Kita nyembang dengan dia, kita WhatsApp dengan dia, kita SMS dengan dia. Duk kukik gelap pukul 2 pagi. Wak apa tu? Hak jantan duk hantar mesej. Tak buat apa pun. Abang dah tidur ke? Nampak? Yang ni yang kita duk faham hadis tu. Laki-laki ni, suami isteri ni tak boleh benarkan laki-laki lain masuk dalam rumah. Suami ada ke, suami tak ada ke, kena minta izin suami.
Memang hari ni jantan tu mula-mula tak masuk, tapi dia masuk melalui laman-laman sosial. Daripada situlah tuan-tuan berapa banyak kecurangan berlaku, baik si suami ataupun si isteri. Mula-mula hanya sebagai friends, sekarang jadi best friends. Sekarang jadi apa? Tak tahulah, BFF ke, B apa ke, WWF ke, tak tahu. Dan juga jangan khianat pada harta si suami. Suami pergi umrah, 2 minggu pergi umrah. Dulu lah, bukan sekarang. Tinggal kunci kereta, tinggal kereta, jiran datang, nak pinjam kereta boleh tak? Nak ke mana Bandin? Sahaja nak bawa Kak Kiah berjalan saat. Telefon Grab payah. Ambil kereta hang lah. Laki pun laki hang pergi umrah. Oh, minta maaf Bandin, saya tak minta izin pada suami saya, minta maaf, tak boleh bagi. Amboi, jangan berkira sangat, kita jiran. Bukan masalah jiran, ni masalah harta suami saya. Saya tak boleh bagi tanpa kebenaran. Dak jiran, hak jiran. Memanglah hak jiran, tapi hak suami lagi kuat pada hak jiran. Ini kedekut sangat pasal apa? Mai bini masuk sekali pula, amboi kami pun tak kebulok kata hang ah. Habis tu mai tanya pasal apa? Patutnya tuan-tuan dapat isteri macam tu, jiran macam tu, patut puji dia. Bagusnya. Mana nak cari isteri macam ni? Bukan kata kereta tak bagi pinjam, cangkui laki dia pun dia tak bagi. Kak Gaya cangkui dah. Ada kat belakang rumah pinjam. Oh, tak boleh kot, tak minta izin Abang Mat pergi umrah. Abang cangkui pun kira sangat. Jangan kata cangkui, sudu pun saya kena minta izin suami saya. Tuan-tuan, kalau dapatlah orang macam ni, inilah isteri solehah. Kita ni sepupu. Kita sepupu, mak menakan kita, mak dia kirim dekat kita buah pelam. Nak pergi pala batal tu, bagi buah pelam ni kat Leha Azad Bidin. Kita pun pergi rumah dia. Assalamualaikum. Oi Leha. Bidin apa hal? Ni mak hang ni kirim buah pelam. Oh, terima kasih. Hei, takkan terima kasih aku. Masuk tak panggil masuk ah. Oh, minta maaf Bidin oi, Abang Mat tak ada. Kita satu tok. Bukan kata satu tok, 2 tok pun tak boleh. Pasal kita sepupu. Saya tak boleh nak bagi hang masuk rumah, laki saya tak ada dan dia pun tak izinkan. Telefon laki hang, beritahu kata aku mai jauh ni. Aku dah telefon dah. Tu dia kata apa? Tak tahu, perempuan jawab, the number you have dialed is not in service. Oh, sudah dah tahu. Hak tu dah ulang-ulang, tak tahu perempuan mana tahu. Lah bodoh sungguh tak ni. Jadi kalau tuan-tuan cakap masuklah kereta, tengok mah abang susah payah nak hantar dekat dia buah mempelam, pak dia, mak dia kirim kat dia. Kita susah payah dengan tol lah apa nak hantar kat dia. Panggil masuk bagi secawan kopi pun tak. Apa punya sepupu? Patut isteri cakap, itulah abang isteri solehah. Dia jaga rumah dia, dia jaga harta suami dia, dia jaga aib suami dia, dia jaga maruah diri dia. Saya pun nak jadi macam tu abang, isteri solehah. Itulah nama dia, isteri solehah. Tapi dalam setengah-setengah masyarakat, dia kata isteri itu tak bermasyarakat, tak reti bawa majlis. Baik. Dan memuliakan bagi isi rumah suaminya. Ni nama menantu. Banyak kita jumpa kes anak laki-laki bela bapak, bela mak. Dia kata, mak tak apa mak mak main duduk rumah saya lah, saya makan mak makan, saya puasa mak puasa lah, mak duduk dengan saya tak apa, mak tak sihat tak apa, saya bela. Mak pun bawa beg main rumah anak laki-laki. Soalan saya, betul ke anak-anak laki-laki tu yang bela dia? Betul ke anak laki-laki tu yang buat bubuk, buat muai, duk suap pada mak ni? Tak. Yang buat siapa dia? Isteri dia. Yang buat tu siapa? Menantu kepada si mak tadi.
Suami pergi kerja. Pagi-pagi dia pergi kerja lah. Malam dia pergi masjid. Habis maya isyak, lepak lu. Tengok bola MU lawan MC lu. Tak pun tengok Liverpool kalah. Esok pagi dia pergi kerja lagi. Tam-tam dia pergi mancing. Tak pun lagi dia pergi berjalan pula. Yang tak boleh keluar mana? Menantu. Yang duk suap pada mak mertua menantu. Yang duk basuh berak mak mertua ni menantu. Anak kandung duk KL, anak kandung duk Alustar, kena PKP pula, alasan cukup kuat tak main tengok. Ni yang lebih kesian lagi tuan-tuan, yang menantu yang duk jaga mak mertua ni, bila datang kak ipar anak kandung mak mertua tu, adik ipar anak kandung mak mertua tu, depa boleh arah-arah pula menantu kak ipar adik ipar. Ni Kak Long ni, mak ni, Kak Long ni esok tengok mak ni, dia ni, Kak Long ni kalau boleh nasi tu, Kak Long ni tengok ikan tu nak, Kak Long ni kalau boleh. Oh, mai 2 jam hari Ahad tapi dia arahan. Padahal kak ipang tu lah yang duk bela tiap-tiap hari. Ni dia kita duk baca ni. Memuliakan bagi isi rumah suaminya. Ni isteri solehah. Tuan-tuan kalau dapat isteri macam ni, alhamdulillah. Akak-akak kalau dapat menantu macam ni, alhamdulillah. Apa salahnya buka gelang satu, lehau gelang ni ambil kat hang. Hang yang bela aku. Apa salah? Mai anak-anak pada KL pada Lustak. Aku bagi gelang ni kat kak hampa. Dia duk bela aku. Ni langsung tak bagi. Dah tahu anak tu, menantu tu tak dapat pusaka, bagilah siap-siap, ambil kat hang. Aku pun nak mati lah. Ambil gelang ni kat hang, hantai kat hang. Hang duk bela aku. Setengah dak tuan-tuan, duk puji anak, tapi tak pernah puji menantu yang duk bela. Tam-tam lah menantu tu tak ada kerja apa. Benda ni kena perbetulkan balik. Dan segala kerabatnya, dan lagi melihatnya akan sedikit pemberian daripada suaminya itu, akan pemberian yang banyak. Dan terakhir kata dia, orang perempuan kalau dapat hadiah daripada suami dia, walaupun pemberian tu kecil je, tolonglah anggap ia sebagai suatu yang hebat, yang besar. Bagi gelang halus. Nah, hari jadi yang ke-40 abang beli gelang. Halus. Halus tu pun 6 bulan abang kumpul. Boleh lah. Ni kalau silap letak patah ni, nak komplain. Nah, bawa isteri pergi makan shell out. Shell out ayah, nak kat hotel. Yang ni pun okey lah. Abang cadang nak pergi Petronas out. Tutup pula dah, pergi shell out lah dia kata. Semua nak komplain, tak kena lah. Besarkan pemberian suami. Mudah-mudahan rumah tangga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis qudsi, kata Nabi, yaqulullahu azza wa jalla, innani la ahummu bi ahli al-ardi azaban fa idza nazartu ila ummar buyuti wal mutahabbi wal mustaghfirina bil ashar sartu anhum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis qudsi, sesungguhnya aku bermaksud nak menurunkan azab kepada penduduk bumi kerana banyaknya maksiat ni. Allah kata dia nak turunkan azab pada penduduk bumi. Tetapi apabila aku melihat orang-orang yang meramaikan rumah-rumahku, yakni yang meramaikan masjid, yang datang duduk dalam masjid, yang saling mencintai kerana aku, dan mereka ini memohon keampunan kepadaku pada waktu sahur, maka aku jauhkan azab itu daripada mereka. Ini hadis qudsi tuan-tuan. Kalau nak tengok balak ni, layak dah Tuhan turunkan balak macam-macam hari ni, tanpa segan silu dah. Pondan pun hari ni nak menikah tanpa segan silu habaq kau orang. Orang pula pergi ucap selamat berbahagia, amboi. Macam-macam bala lah. Kata Allah, aku nak turun bala pada engkau orang. Tapi bila aku tengok ada orang datang ke masjid,
meramaikan rumah-rumah Allah, yang memohon ampun kepada Allah pada waktu sahur dan mencintai kerana aku tak jadi turunkan azab tu kepada mereka. Jadi tuan-tuan faham elok hadis ni. Kasih sayang ni datang dengan sebab rapat, kasih sayang ni datang dengan sebab berjamaah, kasih sayang ni datang dengan sebab saling tegur-tegur, saling salam bersalaman. Maka Allah Ta'ala akan turunkan rahmat pada kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Sekadar itu sahaja tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.